Okey, nampaklah. Okay, jom kita pergi ke department. Okey, buka benda ni, admin. Buka admin. Okey, kita buat department dulu Okey, department mana tadi? Okey. Padam yang lain dulu. Tak apa. Okey, department. Okey, yang ni department aku yang aku buat. Zik. Ha? Yang department ni yang orang first lah buat tau. Ke semua kena buat? Tak adalah. Ikut korang lah. Korang boleh bagi macam mana. Kalau andai kata kalau orang first je buat, lepas tu aku macam aku orang kedua kan. Lepas tu Ha, aku buat yang employee pula. Macam tu boleh tak? boleh je. Tapi ni lah kena macam kalau orang first buat department, JSP pun dia kena buat department juga. Macam tu lah. Bagi adil lah. Oh. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Boleh. Okey, part ni department. Okey. Siapa yang pernah buat macam ni, yang ada benda ni kan, department code ni, korang comment out buat macam ni lah. Tengok dia warna kelabu kan. Senang je. Buat lagi tadi Korang select ni. Lepas tu CTRL. Tekan apa benda ni? Slash ni. Slash. Yang ada tanda soal tu. Tekan slash dia akan jadi ni. Dia akan jadi komen. Boleh. Okay. Kita save dulu. Lepas tu okey tak? Ke aku laju sangat? Zik. Laju gila. Weh, kalau coding dia lain macam mana weh? Sama je kalau dia punya step. Coding lain dia punya konsep sama juga lah. Ada ubah sikit-sikit je. Macam tu lah. Okey, lagi sekali Lagi sekali, okey. Kan kau punya add department kan? Macam ni, betul tak? Okey, macam ni. Patutnya, add department ni, dia cuma nak enter department name je. Department code ni, tak payah. Tak payah letak sebab apa. Department code ni, dia auto generated. Dia dah bagi tahu dalam ni. Mana tadi? Dekat sini. Department should be generated by the system. Benda ni. Yang medium suruh auto increment tu. Ingat tak? Itu lah. Macam tu. Okay. So, dekat bahagian ni, korang comment out. Bila korang comment out, dia takkan nampak dekat HTML. Okay. Korang try Cuba run. Cuba run dulu. Okay, nampak Yang ni kita dah comment out. Aku yang ni kita cancel. Ni kita tak komen. Tengok perubahan dia. Tengok. Ada. Yang tadi tak ada. Kan? Betul tak? Okay. Kalau orang tanya aku kenapa tak letak department code, sebab department code auto generated. So kita tak payah letak macam tu. Macam lah. Okay. Bila dah settle bahagian ni, kita pergi bahagian ni pula. Bahagian input ni. Input, cari on click. Jumpa kan? Jumpa on click ni. Korang tekan CTRL. Tekan dengan korang hold. Hold CTRL, lepas tu tekan benda ni. Dia akan jadi macam ni. Tekan je. Dia akan bawa korang pergi ke JavaScript. Yang korang buat validation benda tu. Tu. Okay. Korang ada simpan lah kat mana department code tadi. Okay, sebab kita nak comment out department code. Okay, yang ni aku jumpa bahagian aku punya department code. Okay, macam biasa. Okay, sebelum ni dia macam ni tau. Okay, macam ni. Korang baca lah. Pandai korang lah tengok mana yang department ni, mana department code. Okay. Zik. Ha? Tak tahu lah grup aku je ke ataupun macam mana. Tapi aku rasa macam grup aku tak ada JSP sangat macam panjang ni.
Macam mana weh? JS ada tak yang ni validation ni? Sekejap. Validation ada tak? Validation kat mana? Validation dia cuba cari kat sini kan. Dia bagi tahu mana dia. Ni. .js belakang dia ada tak? File nama .js. Allah, tak ada weh. Tak ada eh? Okey, yang tu tak apa. Nanti aku bagi lah. Ouch. Okey. Okey, yang ada. Korang pergi, korang cari kat mana di ni apa tab code ni. Development code ni. Lepas tu korang select ni bahagian tu. Lepas tu komen. Sebab apa? Supaya dia tak kacau masa korang nak buat JSP yang macam tu. Okay, jom. Beli ke file saya tadi. Okay, bila dah settle bahagian ni, korang pergi dekat form ni. Kat form ni. Pergi dekat action. Action pula. Okay. Pergi kan. Kalau korang tak ada action, kan dia asal ni kan. Okay, kalau tak ada action, korang tambah dekat belakang ni. Letak action. Lepas tu, korang letak nama file JSP yang korang akan buat untuk proses benda ni lah. Macam aku buat ni add department.jsp. Add department.jsp. Okay. Yang belum buat ni, okay. Senang je. Pergi dekat web ni, tekan dulu web ni. Jangan tekan web dot ni, tekan yang bawah ni, tekan atas ni web ni. Right click, keluar new kan. Tekan new, kau pilih JSP. Kau letak lah nama. Aku letak department. Okay, itulah. Okay, lepas tu tekan finish je. Lepas dia tekan finish, dekat pergi dekat file tadi kan. Pergi ke file JSP. Okay. Kau pergi balik dekat file ni, save file dia. Kat action ni, korang letak nama file tadi. Boleh? Boleh tak? Ke laju sangat? Okay tak geng? TA siapa ya TA? Aku fokuskan TA je ni. Mantap lah. Kalau TA okey, aku okey. Kalau TA tak okey, aku lagi tak okey. Buaya. Okey, saya jalan je. Okey TA. Kalau tak okey, bagi tahu. Kalau okay, kita pergi kat JSP pula JSP ni yang bening-bening. Senang je. Aku buat paling senang je. Kita pergi kat JSP. Okay. Panjang kan. Dia rupa je panjang macam ni. Tapi dia tak adalah susah sangat. Okay. Yang ni aku komen dulu. Okay. Yang ni aku buat macam ni macam apa? Macam baru lah. Aku nak letak kat mana benda ni? Letak kat bawah ni lah. Okay, cool. Okay. Aku letak kat bawah ni dulu. Okay, korang jangan tengok ni Okay, anggap je lah yang korang punya ni kosong. Tak ada apa-apa. Okay. Okay,
Okay, kosong tak ada apa-apa. Macam ni. Okay, first. Kita baca dulu Dia kata, when user finish, bila dah siap, pergi balik dekat di department maintenance menu. Kena pergi balik dekat sini. Yang dekat awal-awal ni. Yang ada add ataupun update tu. Lepas tu dia akan display department successfully added. Okay, kita buat benda tu dulu Okay. Senang dulu. H4 ni korang boleh pilih lah. Nak H4 ke, H3 ke, H1 ke boleh. Tak kisah. Yang penting korang display department successfully added. Department successfully added. Okay, benda. Lepas tu dia kata should return to department maintenance menu. Okay. Jom kita buat satu link. Okay. Ni. Kita tulis dulu. Contohlah back to menu. Macam tu. Okay. Kat dalam ni kita letak link. Kita letak nama file yang pergi dekat department macam aku punya. Sekejap. Okay. Kita run dulu. Okay, yang ni aku punya. Ni department maintenance menu. Okay. Yang ni tadi mesti bila dah successful added, dia mesti pergi dekat sini. Dekat ni. Okay, kita letak nama dia. Aku punya department name department.html. Okay, macam tu je. Takkan ni boleh? Boleh. Kalau diamnya aku anggap korang boleh lah. Kacau. Boleh tak? Kalau tak boleh, ni aku explain tu tadi. Boleh tak? Boleh. Zik. Wait. Oh, okay. Sorry. Nak tanya. Generate by system tadi macam mana? Generate by jauh sikit. system. Generate by system. Okay, yang ni generate by system ni contohlah kalau letak nama department baru, dia akan auto macam mana? Dia kau punya department Auto code masuk. tu dia auto masuk. Sistem yang detect tau. Itu. Kata department name should start with yang generated tu dia mesti start dengan 100. Lepas tu dia kata setiap kali new department added, dia akan dapat satu daripada ni. So department yang kedua dia akan dapat satu, dia akan dapat 101 dan seterusnya. Macam tu. Part ni tadi aku dah buat siap-siap dalam database tadi. Oh, dia bukan ada dalam JSP? Tak. Dalam JSP kau cuma perlu add je, insert je. Tak perlu risau benda ni. Tak perlu risau department code ni. Okay. Boleh? Dia dah. Boleh. Maknanya dalam database tu kau dah letak dah ni. Dah letak dah. Nanti sekejap lagi aku bagi contoh. Apa yang maksudkan. Okay, jom. Sambung part ni boleh? Okay, bila dah siap macam ni, jom kita buat part yang paling memeningkan JSP. Okay, JSP senang je. First, ingat dia punya tag. Tag dia senang je. Okay, lepas tu persen. Macam ni. Itu je tag dia. Lepas tu, kita double enter lah. Lepas tu tag macam ni. Boleh
Okey, sebelum tu aku lupa nak bagi tahu lah. Okay. Allah. Okey, kan dekat atas ni. Dekat atas page ni, korang kosong pun kan? Tak ada apa-apa atas ni kan? Okey, kat atas ni, korang buat dulu. Pilih ni page. Lepas tu korang type import. Sama dengan kurungan dulu. Korang dalam tu korang tulis java.sql .star. Star, nampak tak? Star ni. Ni, nampak tak? Star ni. Nampak Star ni. Nampak. Okey, jom. Ini dah paling besar ni. Okey, dah dah buat tu. Okey, jom. Kita buat untuk connection. Okey, jom. First, kita declare dulu connection. Connection con. Sama dengan null. Macam tu. Ada merah pula. Sekejap ni. Aku rasa aku salah ni import. Import daripada SQL. Betul lah. Dia lama loading. Tak guna ke. Jom. Bila dah Sabar buat. Zik, sabar. Aku tak tahu lah kenapa NetBeans ni slow sangat. Okay, dia dah Dia buat tak laju connection. Jazam. Itu lah tu. Nanti kita buat yang kedua, statement. Ni penting tau. Kita bagi lah nama dia apa-apa. Aku pergi ni lah. STMT. Untuk statement lah. Dia dah buat statement. Okay, jom kita buat yang kedua untuk URL. URL macam ni. URL ni korang tulis jdbc titik itu mysql.jdbc jdbc pula. Buat sama macam ni /localhost tu slash lagi. Okey, slash lagi. Dekat sebelah ni adalah nama database kita. Okey, jom kita tengok nama database. Okey, macam aku punya kan dulu. Okey, yang ni nama database aku kat atas ni. Okey, DB baru. Okey, korang select je, copy. Tak payah risau, tak payah. Lepas tu korang paste kat sini DB baru. Okey, macam tu je. Boleh. Oh Zik, ni lah yang untuk connect dengan database tu. Yang ni untuk connect database. Betul. Oh, okay. Boleh? Okay, jom. Seterusnya kita buat untuk user. Saya letak root. Orang tanya kenapa nama root, aku tak tahu lah. Korang ikut je lah. Lepas ni password. Kira korang nak letak password ke, pass je ke, pwd ke, boleh je. Asalkan dia punya nilai betul. Okey. Macam ni je. Password, nilai dia kosong. Tak ada apa-apa. Boleh. Boleh setakat ni Ada apa-apa tertinggal? Okay, aku explain lagi sekali First kita buat connection. Lepas tu statement. Lepas tu ni URL. Kita letak kita punya nama database. Ni ikutlah JDBC MySQL /localhost / lagi DB baru ni nama database korang. Cara nak tengok ke mana database korang, macam ni tadi aku punya kan. Korang tekan kat atas ni ada kan, betul tak? Kat ujung ni nama database.
Korang pilih je ni, select sini, copy. Tak payah risau-risau. Tu paste kat sini, dekat belakang slash ni. Paste kat sini. Okay, macam tu je. Lepas tu korang buat user password. Boleh. Okay. Jom kita pergi yang seterusnya pula. Buat try. Lepas tu catch dulu. Ke bawah ni exception E. Okay. Buat macam ni dulu. Bila dah macam ni, kau buat yang baru pula class dot for name. Lepas tu yang ni korang tulis com dot mysql dot jdbc dot driver. Lepas tu dot new instant. Okay, macam tu je. Boleh. Dah siap benda ni. Kat bawah catch ni korang letak system.out.println. Tak error ataupun dia ada problem lah ada tu. Okay, ni tambah E plus E macam tu je. Okay, jom. Yang ni untuk kita check driver ni lah. Yang ni korang tanya mana benda driver ni, aku pun tak tahu lah. Okay, tu. Lepas tu kedua kita buat pula try lagi. Biasa buat catch dulu. Catch exception E. Kat try ni korang letak korang letak con sama dengan kan ni null kan. Kita ambil balik atas ni, con equal to driver manager dot get connection. Lepas tu dekat dalam get connection ni korang letak semua ni URL, user, password. URL koma password user koma password. Macam tu. Lepas tu kita buat pula untuk stmt ni, statement stmt equal to con dot yang benda ni tadi, con dot create statement. Macam tu. Ni lambat ni. Lambat sikit. Okey. Macam ni boleh. Bila korang nak buat macam ni, enter. Lepas tu korang letak system.out.println. Bagi dia tu korang letak dalam ni database connected. Dah pun letak customize ni database dah sambung macam tu. Boleh setakat ni? Boleh tak geng? Boleh boh. Boleh, tak ada problem. Okey. Ke korang nak salin dulu? Sebab kita nak test ni. Dah habis salin semua? Jom kita test. Ni file JSP tadi kan? Betul tak? Okey, kita run je kat sini. Run file. Pergi dekat ni. Okey, dia keluar macam ni. Lepas tu pergi dekat output ni. Pergi dekat Glassfish server ni. Pergi dekat bawah sekali. Korang tengok.
ada tak keluar benda ni? Database dah sambung. Kalau ada keluar, kalau dah keluar macam ni, maksudnya database korang memang dah sambung. Kalau tak ada, maksudnya nama database korang kat sini salah. Salah. Contoh aku lupa letak you. Aku save dulu. Okay, aku refresh kat sini. Okay, refresh dulu. Tengok sini. Okay, tengok. Tengok dia tak keluar kan? Betul tak? Dia tak ada keluar pun benda ni. Database dah sambung. Dia keluar ni. Dia keluar macam ni. Dia tak ada keluar pun. Dia tak ada keluar pun benda ni. Database dah sambung. Allah, lupa lah. Sorry. Ada satu part kita lupa ni. Okay ni. Letak sistem macam di atas tadi. Print. Okay, yang ni kita letak tadi lah. Ada problem. Okay. Plus E. Lupa pula. Apa yang tak ni? Okay. Kita refresh balik benda ni. Okay. Tengok. Dia ada kata kat sini. Dia gabung kat sini. Ada problem. Java.sql.syntax error. Exception. Database unknown. Unknown database. Maksudnya database ni DB bar apa benda ni dia tak detect. Tak ada tu. Okey. So kita tahulah kat mana kita salah. Okey. Okey ni. Okey, lepas ni salah. Okay, kita betulkan. Okay, contohlah dekat mana tadi contohlah dekat ni driver ni kurang lupa letak R. Okey, lupa letak driver. Okey, save. Jom kita refresh lagi sekali. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata class not found exception. ADBC apa benda ni macam tu. So kita adjust kat atas. Adjust kat sini. Kita adjust. Okey, letak driver balik. Boleh. Tekan ni boleh. Semua database boleh ni, boleh sambung. Ke ada masalah? Jadi kalau ada bagi tahu. Sebab kalau tak bagi tahu awal nanti pening sampai habis. Serius. Semua boleh tak? Semua boleh sambung database. Ni kita go through sambung je. Kita belum masuk part insert. Macam mana nak update. Belum ni. Tapi benda tu senang je. Serius. Tak banyak sangat kerja. Okey tak? Okey lah. Connect semua connect semua boleh Okey, kalau boleh jomlah kita try and error database kita. Okey, jom. Okey, dekat sini dekat my admin ni korang pergi kat sini cari konsol, tekan kat sini sebab kita nak tulis SQL dekat sini. Kalau dekat sini banyak kerja macam leceh kita nak cepat kan. Okay, jom kita pergi department dulu. Okey, macam Luan katanya tadi macam mana yang auto generated code tu. Okey, jom kita try letak record baru kat sini. Okey, jom insert into nama table department. Lepas tu dalam kurungan kita nak letak apa? Department name. Okey.
Department name. Okay. Lepas tu value dalam kurungan juga, letak nama siapa department apa, polis lah. Polis macam tu. Polis. Okay, macam ni kita try Kalau yang tanya kenapa tak ni, kena tak letak department code. Sebab department code ni auto generated. Kita tak perlu lah kita risau nak letak apa. Okay, kita letak macam ni je, value. Kalau korang lupa syntax ni, korang search je dekat sini. Insert SQL. Macam tu. Aku pun lupa juga. Tengok je kat internet. Lambat dah pula. Apa? Nanti kerja dia keluar kat sini. Uish. Apa tak apalah. Korang cuba search dekat Chrome korang ni. Jadi macam mana dia punya syntax. In case korang lupa lah. Aku pun lupa juga kadang. Okay, dia syntax dia macam ni. Insert into department, nama apa? Nama table, lepas tu value yang kita nak letak tu. Department name. Okay, lepas tu value. Letak value ni. Apa je. Asalkan jangan lebih lah. Macam letak lah pendek-pendek. Kucing ke, nama korang ke boleh je. Ni try je. Ni try and error. Okay, jom. Lepas tu kita tekan enter. Okay, enter ni tekan ctrl enter. ctrl enter. Dia kena macam ni. Boleh tak? Boleh tak game? ctrl enter. Dia akan tunjuk macam ni. Cancel enter. Okay dah. Lepas tu kau pergi balik dekat department. Tengok. Ada tak? Record. Ada. Ni kan. Yang kita yang Duan tanya tadi. Okay. Ni dia memang auto generated. Zik, Oi. dari mana tentang 1000? Dari mana datang 1000? Soalannya bagus. Sebab Ya boy. dekat sini kalau kau baca, dia kata department should start with, department code ni mesti start dengan 1000. Kalau korang nak buat tu dekat ni lah, masa korang buat database lah, yang Miriam kata auto increment tu. Tu. Apa kira? Yang tu korang jangan risau sebab table yang aku bagi tu semua dah ada. Semua dah aku dah buat auto increment. Semua dah ada huruf key. Tinggal korang nak guna je. Benda. Boleh Okay. Kita try lagi. Dia kata every new department added should get up 1. Maksudnya setiap kali department baru lagi, dia akan tambah 1. Tambah 1. Okay. Jom kita try. Kat ni tadi. Kat konsol kita. Okay. Kita cuba letak. Okay. Kalau korang yang tanya macam mana nak ni, macam mana nak copy balik, okay, korang tekan je yang arrow kat atas tu, yang page up kat atas, yang keluar macam ni, korang copy dia lah yang mana korang buat tadi. Okay, macam aku ni yang kau buat tadi. Kau cuba masuk nama baru Duan. Okay, jom kita tengok. Tekan ctrl enter. Ada tak dia punya record baru? Okay, ada. Sebab dia tak ada ni kan.
dia tambah satu kan, betul tak? Maduan ke sini. Okay, jom. Sekarang kita dah tahu. Dengan dekat dalam ni kita akan tulis insert tu. Kita akan tulis insert ke dalam ni. Okay, jom. Mana tadi kat konsol ni. Kita copy balik yang ni tadi. Ni. Select all, copy. Lepas tu kita pergi dekat sini. Okay. Okay, first kita try dulu yang apa? Kita try dulu buat untuk insert dekat database kat sini. Okay, senang je. Korang declare dulu string. Yang ni sekali lah. Kena buat aku letak SQL insert lah. Macam tu. Ataupun korang nak letak insert department ke boleh. Okay. Buat string macam ni. Lepas tu kita korang paste je dalam ni. Okay, paste je. Okay. Kita nak tengok data yang lain kan. Kat sini lain kan. Okay, korang letak yang baru pula. Lain lah. Macam kucing ke. Mana-mana je lah. Yang korang ke. Lepas tu. Kita letak. Benda ni. Kita letak. SPT. Aziz ada tanya dekat chat macam mana nak start auto increment tu 1000. Mesti tak faham lagi yang tu. Okay. Mana? Sekejap. Nampak? Oh, nampak. Okay, macam mana nak start tu? Kalau kau download apa yang file aku bagi tu, file ni. Kalau kau download kat situ, table department tu aku memang dah buat auto increment dah. Memang dah buat auto increment. Macam tu. Okay, kalau korang nak tengok macam mana aku buat lah. Aku buat create table test lah. Okay, test ID in dulu. Lepas tu nama ni aku buat sekali lah. Baca inilah. Ini kita bagi auto increment. Auto increment sama dengan contohlah kita nak start ID ni dengan 10. Okay, kita letak 10. Lepas tu ini nak kenal. Pilihan nak letak not null ke apa. Nak tak letak pun tak apa. Lepas tu yang ni sama juga not null. Primary key ID. Sekejap. Kenapa dia merah? Sekejap ni. Aku punya internet slow lah, tak tahu kenapa. Okay, table.
letak ID. Dia punya ni in. Tak dua je. Lepas tu name baca pegang 5 satu primary key ID. Yang ni letak auto increment sama dengan dia tak boleh macam ni. Aku tak tahulah kenapa macam ni. Sepatutnya boleh, tak apalah. Kau guna je ni Cik kan. Guna apa? Table ni. Aku lupa lah macam mana nak buat. Yang ni tak boleh buka. Dapat ni. Auto increment. Buat macam tu je. Okay. Auto increment. Yang ni. Asyik tu Yang ni demo. tu dia kata dah faham lah. Dah faham lah? Okay. Sambung lah dengan yang tadi tu. Mana tadi Kat mana tadi? mana kan? Okay, jom. Okay, bila korang dah paste ni, korang panggil balik ni. Kalau korang nak panggil benda ni, senang je. Stmt dot lupa pula. Execute update. Okay, stmt dot execute update kurungan. Kalau ni kau letak nama ni, nama dia ni, nama komponen ni. Yang aku punya adalah insert department kan. Insert department. Okay, korang punya ikutlah komponen. Okay, kita save dulu. Bila dah save, bila dah save, jom kita try. Mana file. Okay, yang ni kan, betul tak? Okay, jom kita refresh. Okay, refresh sekali je. Okay. Database dah sambung. Kita pergi tengok kat sini. Kita refresh sini. Ada tak nama ni? Okay, aku punya ada. Ni jadi kucing. Korang punya jadi tak? Korang punya jadi tak, geng? Kalau tak jadi, bagi tahu. Kalau jadi, bagi tahu. Kita bagi tengok kod dulu lah. Okay ni. Ini kod dia. Okay. Korang punya jadi tak? Cuba respon. Hello. Jadi tak, geng? Aku takut Boleh lah letak tu korang yang tajuk satu picture. tak. Boleh Asyik tak? tanya tu boy. Jawab lah boy. Kalau tak boleh, bagi tahu. Takut korang sangkut ke, nanti pening tau untuk buat yang seterusnya. Yang ni konsep paling simple lah. Nanti nak tanya. Tanya. Nak tanya dekat yang atas kali tu connection nol. Faham jadi kan?
Bawah tu memang ada statement-statement tu ke? Ha? Bawah connection tu. Ini Statement dulu. Ha. Statement. Uh, Memang kod dekat situ ke? Aku tak buat tu. apa? Macam mana dia? Dia sekejap Macam nak cerita kat kau ni. Aku buat connection sama dengan name. Ha. Bawah dia aku terus buat try. Try. Ha. Oh, Aku tak ada macam statement. String URL, string user, string password tu aku ada. oh. Statement je yang tadi. Statement ni tak ada. Ha. Tak ada juga. Kena Yang ada ni ke? kena ada. Oh, Sebab kena benda ada. statement ni dia akan run benda ni. Dia akan buat benda ni. Dia akan efek benda ni dekat database. Kalau tak ada dia tak boleh lah. Problem lah. Refresh pun tak ada record. Macam tu lah. Okay. Boleh. Boleh. Part ni semua boleh apa? Semua ada kaitan lah dengan tajuk semua tajuk lah. Connect ke semua ni boleh. Okay. Bere. Kalau beres kita cuba. Okay. Cuba pula lah dengan record baru. Try bomba. Okay, dekat refresh dulu kat sini. Kita refresh dulu. Pergi kat sini, kita refresh kat sini pula. Okay, dah ada bomba. Okay, kalau dah ada bomba tu, kita buat pula boleh masuk apa-apa nilai je. Okay. First, kita kena panggil pula. Kita kena baca daripada ni. Mana tadi? Ni. Kan dekat sini user akan masuk apa? Masuk nilai kan? Ni. Mana? Okay, ni kan. Kita nak baca nilai kat sini. Okay. Kita tengok dia punya name. Okay, macam aku punya deck name. Okay. Dekat sini kita letak string. Contohlah kita deck name. Tu korang tulis request dot get parameter. Lepas tu titik 2 letak tadi deck name kan. Korang punya dekat form tadi. Aku punya deck name. Okay, kalau korang punya name apa ke, ikut benda ni je. Ikut benda ni apa yang korang punya. Aku punya deck name. Okay, deck name. Lepas tu lagi dekat sini pada ni letak depth, letak nilai ni, letak benda ni deck name. Okay. Lepas tu kita buat dia macam mana macam nilai ni taruh dekat sini. Okay, senang je. Tambah dekat depan, tambah dekat belakang. Sebelum pula selepas titik ni dia letak titik 2 pula. Lepas tu sebelum titik ni, lepas tambah tu letak balik. Okay, so dapatlah dia baca benda ni. Dia baca kat sini. Okay, dia dah siap. Kita save. Boleh part ni. Nanti semua part pun kena buat macam ni tak tau. Boleh part ni. Okay, dia dah siap. Kita save. Kita pergi kat sini. Pergi kat sini lah. Okay. Refresh dulu. Refresh. Okay. Kita pun letak nama apa. Okay, jom. Akan add. So dia akan dia akan bawa kita kat sini. Jom kita tengok dekat sini pula. Dekat database. Cuba refresh. Ada tak nama Arnab? Okay, ada. Ada maksudnya orang punya tu dah betul dah boleh buat benda lain dah.
Boleh tak? Faham tak? Faham. Faham Okey. Okey, yang ni ada satu part untuk cek yang kita masuk ni tadi ada dalam record ke tak? Macam tu lah. Okey. Ni senang je. Dekat depan ni korang tambah in file ataupun in record ke check ke macam tu lah. Mana-mana lah. In record ke aku tak check lah. Check. Okey. Lepas tu dekat bawah ni korang tulis if check sama dengan 1 sama dengan 1. So kita korang system dot out dot in dan korang bagi tahu lah ada ada record tu ni ada record lah macam tu lah. Ada record. Satu yang ni korang else selain daripada 1 korang buat juga system dot out dot print tak ada record macam tu lah. Tak ada record. Okay, save. Okay, yang ni gunanya macam ni. Jom kita pergi balik ke sini ya. Allah Allah. Okay, kita refresh kat sini. Pergi kat department. Korang letak nama baru. Apa Aku lah. Okay. Tekan add. Okay, dia akan pulang macam ni kan. Okay, korang tengok dekat glass visible ni. Okay, ada tak? Okay, tengok. Dia kata ada record. Maksudnya dekat sini ada record baru. Tengok ada nama aku kat situ kan. Maksudnya ada record baru kat sini. Okay, macam tu. Boleh Boleh geng? Boleh Senyap dia tu boleh lah tu. Boleh tu. Diam tanda setuju bawah. Nak aku buat update sekali ke add employee pula. Abang kata nak. Oh, semua kata nak. Nak. Cakap nak. Oh, ambil. Aku ramai anak. Nak. Mantap. Mantap. Okay, kat update ni macam biasa korang bagi dulu dekat sini. Kita try update dekat sini. Okay. Update dia macam ni je. Update dia punya syntax. Update nama table kita, department. Lepas tu set. Kita nak update apa? Kan kita nak update nama, betul tak? Okay. Kita set department. Okay, department name equal to titik betul dia dulu. Betul lah aku nak tukar dengan durian lah. Durian. Hapus ya. Okay. Lepas tu letak where. Maksudnya kita nak tengok kod mana ni. Okay. Kita letak di department code. Department code sama dengan yang mana kita nak update. Contohlah aku nak update ni. Part ni. Kita letak 1005. Jom kita try dulu Ctrl enter. Jom kita tengok jadi ke. Okey, jadi. Jom. Lepas tu kita try pula buat dalam JSP. Biasa select all, copy. And then kita pergi dekat sini. Macam tu je. Okay. Dan kita letak macam biasa macam tadi lah. Kita letak string insert. Sekejap. Insert pula. Sebelum tu. Betul lah. Salah.
Yang 4 add department ni dah settle kan. Okey, jom. Lupa pula. Update ni ada 2 ni. Jadi aku cari lah. Update department. Okey, ni. Okey, yang ni update department aku. Yang ni GSP. Okey. Okey, yang HTML sama macam tadi. Kalau kau ingat. Kalau korang ingat. Okay. First, kita adjust ni dulu. Macam ni. Department name ni. Okey. Department name ni kau komen dulu. Dia dah komen. Lepas tu pergi dekat sini. Tu komen yang bahagian department name. Bila dah korang habis komen kat sini, kalau ada form action, kat sini, kalau ada form action korang buang. Lepas tu kat atas ni macam tadi korang buat action. Lepas tu samakan dengan file JSP yang korang akan buat. Korang tulis macam ni. Aku punya ni lah. Macam tu je. Kalau korang nak cara paling senang lah. Okay. Korang tak nak korang pening kat JS kan. Korang komen benda ni dulu. Komen. Bila habis komen, yang ni, yang return on click ni korang buang. Lepas korang dah buat tu, korang ijazah balik benda ni. Ada 2 pilihan. Korang pilih lah mana-mana yang korang nak buat. Okey, yang penting benda ni komen dan tak ada form action dan benda ni tak kacau. Part validation ni, okey. Boleh. Lepas tu ada action. Okey, jom kita pergi JSP. Okey, ni. Okey, aku komen dulu lah. Komen dulu. Tukar. Aku letak ke bawah ni. Komen dulu ni. Okey. Bila dah habis komen, okey, anggaplah benda ni kosong kan. Okey, kita pergi balik dekat DSP ni, edit paman ni. Korang copy semua ni. Copy semua ni. Okey, buat ni lah sampai ni je. Okay, copy. Kita pergi dekat file tadi. Paste je. Paste. Okey. Kalau ada merah-merah kan. Okey, kat atas ni korang letak ni. Import java.sql.star ni. Okey. Letak benda tu. Okey, bila dah letak, korang dah tak payah nak risau, nak fikir pasal connection. Connect dia dah connect ke tak. Okey. Part ni korang buang lah. Part ni. Okey. Part ni korang ubah. Okey, part ni korang ubah juga. Okey. Part ni korang ubah dulu. Ni kita komen dulu Sebab part ni kan kita akan ambil daripada HTML kan. Betul tak? Kita nak ambil department code dengan new department name. Okey. Korang komen dulu benda tu. Yang ni pun sama juga. Yang ni tak payah. Yang ni tak payah komen. Okay, kita ubah benda ni je. Update ni. Insert department ni. Okay. Kita buang dulu. Buang dulu kat dalam dia. Yang ni nak tukar boleh juga. Tukarlah insert department. Okay. Kita letak update. Macam tu. Barulah kita faham. Kita update. Okay. Tu kita pergi dekat ni SQL. Kan kita dah copy benda ni. Betul tak? Copy dulu. Kat sini. Kita pergi dekat ni. Paste. Okay. Kan kita dah tukar nama Zurian. Betul tak? Kita dah tukar nama Zurian. Okay. Kita cuba letak nama lain pula. Bangga. Okay. Ni
Ni kita ubah. Letak macam update. Itu. Ini. Tak jumpa. Department code. Entah. Okay. Jom kita try. Kita save dulu. Kita run file ni, file JSP ni, kita run dulu. Tengok kat sini. Tengok. Dia bagi tahu dah update. Nampak tak? Dia bagi tahu dah update. Okey, jom kita tengok betul ke tak. Kita refresh dulu. Refresh. Okey. Mangga. Okey, dia dah update dah. Dia dah affected dah. Okey. Macam mana kalau kita letak ni kod department yang tak ada dalam ni. Okey, contohnya kita letak 1007. Okey, kita save. Pergi balik dekat ni. Ini. Kita refresh. Okey, dia akan bagi tahu kat sini. Tak jumpa department code. Tak jumpa department code. Okey. Kenapa kecil tak? Kau nampak tak benda ni? Dia pun kecil pula. Okay, aku cuba besarkan. Mana besarkan ni? Lupa lah cara nak besarkan. Tak apa lah. Harap korang nampak lah. Nampak kan? Tak jumpa department code. Boleh zoom. Boleh? Okey, jom. Kita check. Okey, tak ada. Tak ada apa-apa. Okey. Rasanya kita buat dia jadi apa? Jadi boleh letak apa-apa je ni dalam ni. Okey. Biasa. Kita komen up dulu benda ni. Okey, kita nak department name kan? Kita nak baca department name. Apa kita ni lah. Letak department code dulu sebab dia kita ikut turutan lah. Dep code. Okey, dep code. Lepas tu new dep name. Okey, dep code. Mendingan request. Salah sana tulis balik. Duplicate je. Okey. Yang ni dep code. Dep code. Ni pun dep code juga. Lepas tu yang ni new dep name kan, betul tak? Okey, new dep name. Kau ikut lah kau punya nama ni apa. New dep name. Aku punya new dep name. Yang ni boleh ubah ataupun tak nak. Tak. New name macam tu. Okey. Kat sini tengok department name. Okey, mana department name? Okey, kita punya adalah new dep. New name. Yang ni pula code dep code. Okey. Bahagian ni kita nak jadikan dia dapat baca benda ni kan. Biasa tambah depan, tambah belakang. Lepas tu buat titik 2. Buat titik 2 juga. Yang ni pun sama juga. Buang ini buang kat sini. Salah. Tambah dulu. Lepas tu yang ni buang. Kat depan ni buat titik macam tu. Okay, kita save. Kita save. Lepas tu kita pergi run dia punya HTML. Okay, jom kita run. Okay, ni HTML dia. Okay, contohlah kita nak ni. Kita nak ubah ni bomber 1003. 1003 yang ni kita letak apa? Askar. Kita tekan update.
Okey, dia keluar macam ni. Kita tengok kat kelas fish ni. Dah update ke tak? Okey, dia kata dah update. Nampak? Dia kata dah update. Okey, jom kita tengok dekat ni pula. Betul ke tak dia update? Kita refresh. Okey, dah update Askar. Okey. Macam mana kalau kita letak benda yang tak ada? Okey. Contoh 999. Data Askar update. So dia. Kita tengok sini. Ni dia kata tak jumpa department code. Okey, betul lah. Memang tak ada dalam ni kan. Okey. Mana tadi? Dekat JSP. Okey, dekat JSP ni. Macam mana Kat JSP ni korang buat dia boleh papar dekat sini. Dia kata tak update, belum update. Macam tu lah. Okey, senangnya cara dia. Ada cara. Aku bagi cara paling senang lah. Okey. Copy je ni. Lepas tu buang sistem ni. Out.print je. Kita letak dia suruh apa? Kita tengok Successfully updated. Department successfully updated. Kita copy benda ni. Copy. Okay, paste kat sini. Yang ni kita bagi kata department not ataupun boleh lah, not updated seperti lah. Okay, jom kita try. Kita refresh kat sini. Tadi kita letak ni kan, kita letak yang tak ada dalam record. Kita try. Okay, dia bagi tahu department not updated. Okay, dia bagi tahu macam tu. Lepas tu satu lagi kita tak ada. Kita tak ada button back. Okay, button back senang je. Pergi dekat bawah ni. Ke mana-mana. Bawah ni ke. Letak je link. Kita pergi balik kat mana? Dekat department. Betul tak? Kita pergi department. Department.html. So kita pergi dekat menu yang tadi. Kita letak sini lah. Back to menu. Back to menu. Okay, kita refresh. Okay, ada. Tapi dia tak kemas kan. Kita letak lah BR dekat sini. BR maksudnya dia space lah. Space ke bawah. Okay. Okay, baru kemas. Okay. Back to menu. Sudah. Typo je, typo. Typo Department. Department kau. Seperti mantap lah dia. Okay, dah. Habis dah, dia nampak. Mantap lah habis. Try. Okay, dah sampai sini lah. Dah pergi balik kat sini. Maksudnya kita suruh user ni lah. Enter balik. Macam tu. Kalau nak macam lebih user friendly, aku letak lah. Not updated. Please re-enter valid let's try again lah. Itu lah. Pendek-pendek je. Try again. Okay, save. Jom. Kita tengok tadi Mana ni. Please try again. Okay. So dia akan pergi sini. Dia try balik lah. Macam tu je. Lepas tu kau back to menu. Kita pergi kat employee pula. Boleh Yang siapa-siapa apa? Yang buat ni. Yang buat apa? Department boleh lah. Yang buat department.
Okay. Kau harap korang boleh lah. Ya tu. Okay. Kita pergi mana pula? Pergi apa lagi? Kat mana lagi? Employee kan? Employee. Part kawan. Part 2 ni. Okay, jom. Senangnya ni. Mana tadi employee? Okay. Yang ni employee. Pergi ke employee. Okay. Buat macam ni. Comment out yang benda ni. Employee ID. Department name. Sebab yang kita baca hanyalah yang kita nak daripada user. Employee name, dia punya name. Lepas tu department code dengan location. Tu je kita nak. Lepas tu yang ni, macam tadi lah. Aku kata adjust. Kalau ada form name, buang. Kalau tak ada action kat atas ni, buat action. Lepas tu, equal dengan nama JSP. Korang buat. Yang aku buat, add employee.jsp. Okay. Kita dah buat, kita save. Pergi dekat JSP ni. Okay. Anggaplah benda ni kosong ni kan. Betul tak? Anggap benda ni kosong. Komen dulu. Cut. Letak kat bawah ni. Okay. Allah. Hilang. Okay. Copy. Paste. Okay. Yes. Okay, anggaplah benda ni korang. Okay, pada benda ni tak ada. Ada pula dah edit. Okay. Korang pergi file tadi. Mana? Okay, yang update lah. Kita ambil update. Pergi file update ni. Korang copy je. Copy semua. Copy. Kita pergi kat sini. Beri. Okay. Kita paste je kat sini. Okay, paste. Okay, paste. Tak payah risau. Confirm dah connect dengan database. Okay. Sekarang kita komen dulu benda ni. Sebab kita ni atas ni. Di komen dulu. Lepas tu. Ini. Kita ubah benda ni. Buang dulu. Edit dulu. Okay. Kan dia masukkan kan. Betul tak? Insert kan. Okay, kita ubah insert. Kita letak insert. Okay. Insert department. Kita letakkan insert employee. Okay. Yang ni ramai guard. Insert employee. Okay, save. And then kita pergi ke database. Okay, pergi ke employee. Okay. Kosong kan? Betul tak? Okay, jom kita try. Kita try ini dulu. Okay. Ingat tak tadi? Yang insert tu. Kita cari benda insert tu. Cari insert. Mana insert ni? Okay, ni insert. Okay. Insert. Nama table. Nama table kita employee. Nama table kita employee. Lepas tu kita nak letak employee name. Jangan macam tu. Employee name. Jadi employee name. Lepas tu kita nak letak department code. Tak? Department code. Lepas tu jangan lah. Allah penat tulis. Employee. Wish. Masa tu jam tu. Tertekan ni.
Kan yang page down ni. Employee page. Lepas tu employee department code. Lepas tu location. Lepas tu kita letak telefon number. Okay, value ni. Okay. Employee kita letak nombor 2 lah. Lepas tu department code. Department code kita tengok ni. Department code kita tadi. Okay, ada apa je? Okay, macam kat sini aku ada ni. Okay, aku ambil ni lah 1001. 1001. Yang ni korang tak boleh reka tau. Tak boleh reka. Mesti ada dalam ni. Kalau korang reka, korang buat baru, dia akan error. Okay. Lepas tu kita letak location Johor lah. HR. Sekarang hati aku je. Lepas tu telefon number kita letak kosong. Yang ni aku bagi nanti aku explain kenapa kita letak kosong je nombor telefon. Okay. Lepas tu kita enter. Kita RL enter. Okay, dia keluar macam ni, tak ada masalah. Jom kita tengok employee. Okay, ada Duan punya. Yang ni tadi kita copy. Bagi dekat sini. Kita paste dekat sini. Kita ubah sikit. Macam ubah nama ni dengan Haikal lah. Haikal. 9. Okey. Kita ubah 2-3 benda ni lah. Tak kosong. Okey, jom. Kita save dulu. Yang ni kita tukar sikit. Bagi tahu lah ada record. Itu. Yang ni kita komen dulu. Ni kata lah. Tak ada record. Tak ada record. Okay. Yang part komen ni nanti kita beritahu. Okay. Kita save. Jom kita try run dia ni. Ada tak? Okay, kita tengok Glassfish. Scroll paling bawah tengok dia kata ada record. Nampak Aku harap korang nampak lah. Aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba dia kecil. Kecil tau. Tak apa lah. Nanti ada record okay. Kita tengok ni. Nampak dah sebab boleh zoom. Nampak Oh, nice. Tu kita pergi kat sini. Kita refresh dulu. Okay, ada nama ni. Nama Haikal. Okay, maksudnya kau nak cuma tukar benda ni je. Tukar yang ni je. Tukar benda 3 ni. Benda ni je. Okay, first thing first. Kita kena ambil nilai daripada dalam ni. Tak tak? Kita nak baca benda ni. Okay, name. Comment dulu. Comment up. Letak name. Gantung lah korang punya apa. Nama apa. Macam aku punya name. Lepas tu apa lagi. Debt code. Okay, ni pun sama juga namakan baru. Debt code. Satu lagi. Apa? Location. Okay, kita namakan location. Kat sini pun sama juga tukar location. Okay. Dah set kat sini. Kita masukkan benda ni. Yang ni kat atas sebelah ni. Dekat dalam ni. Okay, macam aku bagi tahu tadi. Okay, kali ni kita padam nama dia. Letak name. Yang ni tadi sama juga. Debt code. Tu 39 ni kita letak location. Okay. Lepas tu kita nak jadikan dia boleh baca kan. Okay, macam tadi lah. Tambah depan, tambah belakang, titik sebelum tambah, titik selepas tambah. Yang ni pun sama juga. Tambah dulu, tambah depan, tambah belakang, titik sebelum tambah, titik selepas tambah.
Okey, yang ni double kan? Kau masa buat betul tak? Double. Kalau double macam ni, korang buang satu. Okey, lepas tu location pula. Tak boleh. Okey, location. Tambah depan, tambah belakang. Double titik depan, double titik belakang. Macam tu. Okey. Okey dah. Siap. Kalau kau susah tengok, tekan lah. Enter lah macam ni. Kalau dah nak tengok lah. Macam ni. Enter je ni. Tak ada problem. Ini sound. Okey, kita try. Kita save dulu. Kita run dekat ni. Add ni. Okey, kita run file. Okey, dah run. Kita dah masuk employee yang baru. Letak apa nama aku lah. Lepas tu dekat code letak 2 lah. Lepas tu location seperti korang lah. Aku punya Sarawak. Right, add. Okey. Tengok kat sini dulu. Tengok ada tak ada kat kelas speech ni. Okey, dia kata ada record. Okey, nampak pergi kat sini, refresh. Okey, nama aku dah ada. Semua yang benda tadi dah ada. Lepas tu kita adjust sikit dia ni. Yang code ni tadi. Adjust sikit. Salah. Yang ni. Okay, adjust sikit. Bagi ada message sikit kan. Employee successfully added. Letak benda ni. Lepas tu link yang akan pergi ke update tadi. Pergi update pula. Pergi ke employee. Okey, macam tu. Lepas tu tekan back to menu. Tekan jadi macam ni lah. Back to menu. Okey, macam tu je. Back to menu. Kita boleh add yang lain pula. Macam tu. Boleh faham tak? Boleh ikut. Okey tak Duan? Aku baik belakang. Okey. Boleh? Jemah Ranggi dah siap. Tak alright tu. Jemah Ranggi tak alright. Yang lain okey tak? Yang lain alright tak alright? Zik. Oi. Dekat Depcode tu memang satu kolom je. Dekat depth code mana HTML ke JSP? Dekat sini ni. String insert employee. Employee. Dekat Depcode bawah. Values. Depcode tu ada bentuk kata yang 2 tu je. Dua je. Sebab kita punya ni mana tadi? Aku bagi contoh sikit yang tadi. Ni depth code. Okey, depth code kita adalah in. Depth code kita pegang nilai in. Okay. Kalau kita buat titik macam ni yang ni. Okay, ada titik satu ni. Yang ni untuk apa? Untuk string, untuk perkataan. Kalau untuk nombor, kita buat ni je. Kita letak je nombor macam ni. Betul. Oh. Faham. Mantap dah kan. Mantap tu. Bagi nombor akaun. Loi. Yang lain? Kita tak. Okey. Okey, beres. Okey. Okey. Kalau korang buat update boleh tak? Boleh ke tak? Try buat update. Update tu tak hati lah. Update dari tim.
Tunjuk Nah, sana nak update daripada database ni. okay, jom kita pergi ke update employee. Mana aku punya update employee. Update location. Ada location. Okay, yang ni update location untuk employee. Okay, kita comment out dia ni employee location. Sebab yang user perlu masuk adalah employee ID dengan meja, dengan new location je. Tapi nak update location. Okay, jom kita buat macam biasa lah. Korang ubah-ubah, kalau ada form action, buang. Atau kalau tak ada action, korang buat action. Lepas tu samakan dengan file JSP yang korang akan buat. And selesai. Jom kita pergi ke JSP. Okay, kat sini biasa lah. Anggap tak nampak. Mana tadi? Kita sampai sini, kita komen dulu. Kat paste. Okay, macam biasa lah. Copy paste je balik. Tak risau. Mana tadi add JSP, okay. Dan ni kita copy balik. Copy habis-habis. Copy. Pergi file yang tadi. File ni. Paste. Okay. Macam biasa. Kalau ada merah-merah ni yang kat connection tu benda tu. Okay. Kita ubah kat sini. Jangan lupa tau benda ni. Import java.sql.star. Star ni maksudnya dia import semua yang berkenaan dengan SQL ni. Tentulah. Tak payah lah. Saya risau nak tulis collection, driver, benda semua kan. Okay. Lepas tu, okay, yang ni tak payah kacau. Okay. Tempat ni kita kacau. Yang ni kita komen dulu. Komen. Okay. Tempat ni kita buang. Sebab kita nak update. Kita nak update location. Okay. Kita tukar benda ni lah. Update. Supaya kita faham apa benda kita buat dah ni. Okay, update location. Update log. Update log. Okay, macam tu. Save dulu. Kita pergi ke database. Okay, kita update location. Ni update tadi set kan. Update kita guna ni. Update. Nama ni, nama database. Database pula, nama table. Employee. Set. Kita nak update apa? Location kan. Okay. Set location. Sama dengan, contohlah kita nak letak Selangor. SLG lah, aku tak tahu. Tak je Selangor. Lepas tu kita letak well. Kita nak update yang mana satu kan. Kita letak dia punya employee ID sebab contohlah aku nak update aku punya ni. Ada dua juga kan. Okay, aku letak employee ID equal to employee ID. Employee ID kan in lah. Okay, kita letak dia ID 1113. Okay, jom kita try. Okay, successful. Tak ada ni. Tak ada apa-apa error. Okay. Uish. Okay, dia punya location dah update dah ke Selangor dah. Okay, jom. Sekarang kita copy balik. Ni. Jadi kita copy balik. Okay, kat sini. Paste dekat dalam ni. Paste. Okay, kita tukar sikit. Tukar apa
tukar kat mana? Sabah. Yang ni kita nak update siapa? Tak apa, kita guna ni je lah. Okay, kita save. Kita run benda ni. Run file. Okay, run. Tengok benda ni. Bagi kat kelas page dulu. Bagi kat bawah sekali. Okay, dia kata ada record. Okay, ada record. Macam tak cantik lah ni. Tukar. Dah update. Okay, yang ni tak jumpa employee, tak jumpa ID macam tu lah. Okay, saja nak tengok kita punya ni lah. Supaya senang lah kita nak tahu salah mana yang kita buat kan. Okay, mana tadi panjang lah. Okay, kita refresh dulu. Okay, baru dah betul kat sini. Dah update. Jom kita tengok ni, dah update ke belum. Okay, dah update dah. Sabar. Okay, jom. Sekarang kita ni buat untuk ni pula. So kat sini dia pegang apa, location kan. Yang ni pula dia pegang employee ID. Okay, location kita ni apa, uncomment. Lepas ni, lepas tu ID pula kan. Okay, ID tak ada kat sini. So kita buat. Okay, employee ID kan. ID. Kita tengok kita punya form. Employee ID. Apa nama dia ni? Okay, input ni nama apa? Okay, aku punya MID. Okay, kita letak MID. MID. Mesti sama. Kalau tak sama, dia tak boleh baca input dekat situ. MID. Lepas tu, okay, kita replace balik kat sini. Okay, location. Okay, location. Employee ID. Okay, MID. Lepas tu, kita buat dia apa? Dapat baca lah dia ni. Lepas tu tambah depan, tambah belakang. Titik depan, titik belakang. Yang ni pula tambah depan je. Okay, tambah depan je sebab dia paling ujung. Sebabkan dia in, dia integer. So jangan tambah yang apa benda tu, titik tu. Titik tu tambah dekat belakang ni. Dekat depan ni. Okay, boleh. Kita save. Ni dah save. Kita pergi dekat kita punya form. Run. 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 Kita pergi, kita cuba isi. Sekejap, aku lupa satu tu. Aku lupa satu part. Okay. Kan dekat sini dia akan dekat sini dia papa kalau dah update dia akan bagi tahu update kan. Betul tak? Okay, kita uncomment dulu dia ni. Uncomment. Dia kata dah update kan. Okay, kita kata employee successfully updated. Yang ni kita bagi tahu lah. Employee not updated. Please try again. Okay, save. Lepas tu kita letak link. Mana link tadi? Kat sini lah. Kita kata back to menu. Tak help. Kita bagi dia pergi kat mana? Menu tadi kan. Apa aku punya? Employee lah. Employee.html. Betul ke tak? Okay, okay. Jadi kita save dulu. Refresh balik. Okay.
Kita cuba letak ni employee ID, kita cuba adjust itu warna ni. Satu location, kita letak dia kat Israel lah. IDF. Okay. Okay, employee successfully update. Back to menu. Sekejap. Kita tengok sini dulu. Sekejap ni. Macam ada lupa kat sini. Location. Zik. Weh. Asal. ada ada mak tanya. Aziz nak tanya. Sekejap Apa Zik? Dah habis Location. dah tak cakap. MID. Betul lah kenapa dia tak keluar kat sini. Sekejap ni. Tanya apa? Tanya. Sila. Location kita try. Sabar agak. Wait. Apa dia ni? Ke aku tulis. Oh, patutlah dekat form. Dah tahu dah kenapa. Okey, yang ni. Benda ni dah akan jadi kalau korang punya input ni tak sama nama. Okay, macam aku punya ni, new location. Tak sama nama. Tadi location, yang ni new location. Okey. Kita adjust kat sini. New location. Save. Okay, jom kita try. Refresh dulu. Update location. Letak. Lepas tu kita letak. Okey, seperti lah. Dah. Kenapa pula? Oh, patutlah cara tak tukar ni. Location. Save. Okey, sama. Try. Refresh dulu. Update. Okey, successfully update. Kita tengok kat class fish. Pergi paling bawah. Panjang ni. Okey, dia kata dah update. Okey, jom. Kita tengok dekat sini. Dah update ke belum? Masih juga Kenapa? Aku salah ni. Location. Copy. Allah. Tukar kat sini je. Allah. Yang ni luka-luka. Okey. Tukar ni juga dalam Mantap Zik. Memang mantap. yang aku bagi tahu tadi sebenarnya dalam ni mesti sama dekat form. Mesti sama dekat form ni. Okey. Sama dekat form. Kalau tak sama jadi macam aku tadi. Okey. Jom kita try. Successfully update. Yang ni dia akan beritahu ada juga. Okey, ada update. Kita try tengok kat sini pula. Kenapa tak ni? Aduh. Sekejap. Ni location. Okay, betul lah. Sekejap Kejap get parameter. Ni location. Tak ada sama kot.
Okay, kita try lagi. Dah dapat dah. Okay, dapat pun. Dapat dah. Problem dia tadi ni dekat USB ni. Mana tadi? Dekat USB ni tadi. Location ni salah tadi. Tak sama dengan form. Lepas tu yang ni. Dia tiba-tiba tak boleh. So kalau korang jadi macam aku tadi, korang try ubah dia punya nama depan ni. Jangan bagi sama macam ni. Korang pasang tadi. Aku buat benda ni sama dengan ni je kan. Sama kan nama dia. Sama je. Ni sama tapi kat bawah ni tak boleh. Yang tu aku tak tahu kenapa. Dia agak tiba tapi tak apa. Kira dah habis update ni. Okey, macam mana pula kalau kita letak benda yang tak ada dalam tu? Kita letak okey. Okey. Employee no update. Please try again. Macam tu. Boleh Untuk employee boleh? Beres tak geng? Untuk employee. Kita geng. Employee. Kita employee. Employee. Aku anggap boleh lah employee. Tanya boleh Zee? Boleh. Nak tanya. Boleh. Tanya. Kan kalau untuk yang department tadi kan department tadi kan department code kan dia generate by system kan. Kalau yang employee dia generate juga ke? Dia generate juga. Dia ada pattern tadi. Yang ni. Department. Okey ni. Start dulu. Kan kalau yang department tu kan ada apa tu dekat form tu kan ada apa nama tu department code tapi kita tak diisi kan. Yang dekat add employee tu ada department code tu memang kita kena isi ke? Yang ni department code. Aku kena isi. Maknanya dia bukan maknanya ini dia tak kait dengan yang add department tu ke? Dia memang kait sebab department code ni kan foreign key. Dia pinjam. Dia employee table ni dia pinjam benda ni department code ni. Betul tak? Maknanya dia kena isi kod add department tu lah. Kena ikut department macam ni. Okey, yang ni kan daripada table department, betul tak? Okey, tengok. Dia akan keluar macam ni kan. Okey, kita tahu yang employee ni tadi dia daripada department mana. Macam tu. Lepas tu dia ada berkait. Okey. Thank you. Okey, welcome. Yang ada nak tanya? Kalau tak ada, kita boleh move ke tempat lain pula. Okey. Telefon directory. Telefon directory ni sebenarnya dia ada ni juga. Ada apa? Auto increment juga. Mana tadi? Ni. Ada auto increment. Ni aku tak tahu macam mana nak buat auto increment ni. Ni.
Tapi kalau aku dah dapat buat, aku akan bagi tahu Okay, jom kita buat report pula. Report Department Was Employee. Display the department name and then total number of employee working for. Yang ni pun aku dah buat juga. Report allocate report. Yang ni pun aku belum buat juga. Yang ni lah sampai kat detail. Sampai report ni aku belum buat. Tapi ada cara nak ni nak apa? Nak print dia punya record tu. Kalau korang nak try, ada dekat yang kita buat letak tanda itu, ingat tak? Yang kat sini. Ni dia. Report. Okay, ada kat sini. Okay, yang ni cara dia. While, kita guna while. Terus kita macam masa lah. String dulu. Lepas tu ni. Yang ni kalau aku buat esok boleh Boleh esok? Malam ni macam Boleh. boleh esok Korang macam takut korang nak tidur awal ke apa ke, ada kerja lain ke, aku buat esok yang ni nanti kalau aku dah siap yang 4 telefon dengan report, nanti aku bagi tahu, aku bagi link kita ni, kita buat sekali lagi. Okay, macam tu lah. Boleh Boleh. Okay, beres. Boleh sikit sekarang. Boleh lah. Korang boleh link. Korang nak ni ke? Nak kod untuk setiap ni ke? Boleh juga kau hantar group kelas. Kita boleh. Okay. Aku letak dalam grup kelas, aku letak JSP ke ataupun JSP dengan SML. Mana-mana je, boleh je. Mana je? Terima kasih. Tak dua lah. Bagi nombor akaun sekali je. Nanti lah. Aduh. Macam ni. Okay, korang boleh leave lah. Boleh leave. Akaun mana senyap ni?